anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain wa ba'da al-maghribi rak'atain fi baitihi nam wa ba'da al-isha'i rak'atain wa kana la yusalli ba'da al-jum'ah hatta ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'atain. Entum nanti kalau baca hadis jangan baca sebarono, jangan baca sembarangan. Sebab Syekh Usama Sayyid Al-Azhari, Mahmud Al-Azhari mengajar sebegitu. Baca dengan tajwid, tapi tidak perlulah berdengung-dengung. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, tidak perlu sangat, tapi jaga makhraj hurufnya. Naam. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersembahyang sebelum zuhur 2 rakaat. Ini maksudnya sembahyang rawatib. Sembahyang sunatnya ada 2. Pertama, sembahyang rawatib. Yang kedua, nawafil. Rawatib sebab dia rataba, susun. Sebab dia bersusun. Maksudnya, susunnya sebelum dan selepas. Itu namanya rawatib. Nawafil, nafilah. Nafilah sunat. Itulah namanya solat tahajud. Namanya solat tasbih. Namanya solat mutlak, namanya solat isyraq, namanya solat duha. Ingat entum ya. Dan sesudahnya 2 rakaat. Dan sesudah maghrib 2 rakaat dalam rumahnya. Dan sesudah di rumahnya. Di rumahnya. Kenapa Nabi solat di rumah? Sebab solat sunat solat di rumah. Semula solat sunat solat di rumah. Sekali lagi ulang solat sunat solat di rumah. Masya Allah. Dah entum waqi' di UAE macam mana waqi' di UAE? Masya Allah. Tengok waqi' juga. Kalau entum solat tertinggal entum solat fardu. Zaman dahulu, zaman Nabi, sebab rumah Nabi betul-betul dekat dengan masjid. Masya Allah. Jadi tengok waqi'. Kalau di UAE, kalau dekat Mesir bagus. Dekat Mesir masuk saja solat subuh umpamanya akan keluarlah pengumuman dekat komputer tu. Azan iqamah 15 minit lagi. Kalau di Pondok Syekh Nuruddin akan ada announcement. Solat subuh 15 minit. Lepas tu berlalu 10 minit, solat subuh 10 minit. Solat subuh 5 minit. Masya-Allah. Maksudnya lepas adzan tu mereka lama setengah jam barulah solat subuh. Naam. Dan sesudah isyak 2 rakaat. Naam. Dan adalah ia tiada bersembahyang sesudah Jumaat hingga ia balik kemudian sembahyang ia 2 rakaat. Di mana solat ni? Dekat rumah. Masya Allah. Tengok waqi'. Kalau entum balik dekat rumah terus tidur, ahsan buat di masjid. Nah, kalau tidak, ahsan buat di rumah sebab rumah kesian dia. Adzan. Solat dah. Masya Allah. Masya Allah. Tak boleh entum ijazah. Masya Allah. Lupa Ustaz nak bawa ijazah tu tadi sebab beberapa orang ada tanya kesahihannya. Nanti Ustaz akan khas bicarakan tentang amalan bila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka 2 jari ini ditemukan dan dicantumkan. Itu ada di dalam hadis. Tinggal lagi ulama beza hadis ni kuat ke tak kuat. Jadi yang tidak beramal tidak boleh dia berhujah bahawa tidak ada hadis. Kita mengatakan ada hadisnya. Tinggal lagi kuat ataupun tidak. Itu saja yang dibahaskan oleh ulama. Nah, khair. Taib. Jadi solat sunnah rawatib itu yang muakkad, yang dituntut. Pertama sekali 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum lohok, 2 rakaat selepas lohok, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Itu yang muakkad. Lain daripada itu tidak muakkad. Tidak muakkad maksudnya tidak dituntut. Bukan kata jangan buat. Maksud kata kalau letih sangat, janganlah sampai tinggal solat sunat muakkad ini tadi. Ulang balik 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum lohok,
Lohok tu maksudnya zuhur. 2 rakaat selepas lohok. 2 rakaat selepas maghrib, bukan sebelum. Sebelum tu Nabi pernah buat tapi tidak selalu. Jadi lepas itu. Sebab solat maghrib ini masya-Allah tabarakallah khilaf ulama. Sebab itu siapa yang pergi ke pondok Syekh Kedah, ada satu pendapat daripada Tuan Guru Syekh Tuan Guru Baba Saleh Syekh Kedah, iaitu beliau mengatakan solat isyak itu lagu mana? Solat isyak itu bermula masuk saja solat maghrib, maka sembahyang sunat maghrib yang ringan sebelumnya, kemudian solat maghrib 3 rakaat seadanya, kemudian baru ratib dan sebagainya, kemudian sembahyang sunat maghrib lepas itu 2 rakaat. Lepas daripada itu, siapa nak sembahyang isyak, silakan sembahyang isyak. Sebab itu adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Dalam qaul apa, dia ada 2 qaul. Dalam qaul jadid Imam Asy-Syafi'i, lepas daripada tu terus boleh sembahyang isyak. Ada setengah ulama pegang. Adapun kita tidak pegang pendapat itu. Kita pegang pendapat yang lain ni lah. Berapa 8.20 lebih, 8.25 baru masuk isyak. Kerana itu siapa yang buat benda tu taklid. Sebab ada dalam pendapat mazhab Syafi'i menyebut sedemikian. Tapi kita tidak nak, takut nanti entom jadi masya-Allah bercelaru entom, masya-Allah. Kecuali lah entom umpamanya di negara orang, ataupun entom perlu hadiri seminar itu tidak dibenarkan keluar. Setelah masuk tak boleh keluar, masya-Allah. Kena duduk di situ, kencing di situ, makan di situ, masya-Allah. Kita tahu sekali lagi tak boleh nak keluar nak solat. Sembahyang ikut cara madhab Syafi'i dalam qaul jadid tadi, tapi kita guna qaul al-qadim. Adapun nak tambah sebelum itu khair boleh, masya-Allah. Umpamanya lohak 2 rakaat itu muakkad, nak tambah 4 rakaat silakan. Lepas itu 2 rakaat, nak tambah lagi 2 rakaat silakan. Tapi dahulukan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Umpamanya lohak, usalli sunnata dhuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bangkit lagi, usalli sunnata dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Itu saja. Jangan sebut qabliyatan lagi, sebab qabliyatan cuma 2 rakaat, bukan 4 rakaat. 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat lohak. Ba'diyatan, dahulukan ba'diyah sebab dia muakkad. Usalli fardadh dhuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Diri usalli sunnatadh dhuhri rak'ataini, tak payah sebut ba'diyah lagi. Walaupun kita sebut lohak, bahasa Arab jangan sebut lohak juga. Usalli sunnatal lohak pakai itu. Ustaz sebut lahar ni sebab terbiasa dengan guru-guru dia sebut zahar jadi lahar, kita sebut lahar lah. Tapi dalam niat talafuz jangan sebut lahar. Tak ada orang Arab pun dia sebenarnya apa ni. Walaupun begitu, yang kita sebutkan tadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum lohak, 2 rakaat lepas lohak, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dan solat witir, itu solat sunat muakkad. Tambah lagi usahakan 4 rakaat lepas isyak. Usahakan. Sebab ada hadis riwayat Imam Tabrani menyebutkan arba'un ba'dal isya kamithlihinna min lailatul qadri. 4 rakaat yang dirikan lepas solat isyak seperti mendirikannya pada malam Lailatul Qadar. Allahu akbar. Hadis ni riwayat apa? Al-Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Masya-Allah, jangan tinggal. Insya-Allah Ustaz lepas baca hadis ni, lepas kami khatam kitab Nasaih, demi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada Ustaz. Sejak daripada itu tidak pernah Ustaz tinggal solat isyak 4 rakaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Masya-Allah. Kalau teruk sangat tak boleh nak sembahyang berdiri ataupun exhausted sangat, sibuk, sembahyanglah 4 rakaat itu dengan sekali salam. Boleh. Biasa 2 rakaat. Itu yang terbaik, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini tak apa.
Sembahyang 4 rakaat. Usalli sunnatal isya 4 rakaatin. Tapi jangan sebut ba'diyah lagi, sebab ba'diyah 2 saja. Lillahi ta'ala terus. Tapi jangan tahiyat awal. Macam biasa 4 rakaat. Habis, masya-Allah. Hatta di dalam kitab Idaman Penuntut bagi menguraikan yang kusut. Masya-Allah. Zaujahana gelak dia dengar kitab ni. Idaman Penuntut bagi menguraikan yang kusut. Tengok dia. Tak kata apa gelak. Kitab orang dah khatam, dah kulit ke kulit kitab ni. Tak gelak lagi, masya-Allah. Dia kata tak, nak bunyi narmah akhirat tu lain dia kata. Idaman Penuntut bagi menguraikan yang kusut. Masya-Allah. Itu cara orang zaman dahulu buat kitab, masya-Allah. Kalau entom buat kitab lagu mana? Marilah semaya. Marilah sembahyang. Direct straight forward, masya-Allah. Sembahyang witir 2 rakaat. Masya-Allah, apa ni nama kitab? Sembahyang witir 2 rakaat. Semua orang tahu sembahyang witir 2 rakaat. Masya-Allah. Orang zaman dulu dia ada bunyi-bunyi sikit, masya-Allah. Idaman Penuntut bagi menguraikan yang kusut. Syekh Abdul Ghani bin Yahya, beliau ini orang Johor, anak murid pada Tok Kenali. Beliau mengatakan hatta ada qaul dalam mazhab kita Asy-Syafi'i membolehkan sembahyang 8 rakaat sekaligus. Masya-Allah. Mula-mula tu qabliyah campur sekali dengan ba'diyah, 8 rakaat. Usalli sunnatal isya 8 rakaatin, 8 rakaat, masya-Allah. Itu yang paling banyak ya. Lebih dari itu tak ada qaul mengatakan. Yang 20 rakaat. Tak ada. Itu bid'ah hukumnya. 6. Usahakan anak pesan sungguh-sungguh entum. Hatta dalam YouTube pun anak pesan pada entum, jangan tinggal sembahyang sunat isya 4 rakaat. Entum payah nak sembahyang 2-2 sekaligus 4. Payah nak sembahyang berdiri, sembahyang duduk boleh. Payah sembahyang duduk dekat masjid, dekat musalla. Payah juga dekat bilik tidur. Payah juga atas katil. Payah juga, memang payah itu. Sembahyang duduk, masya-Allah, laju je sembahyang duduk, masya-Allah. Sah sebab dia sembahyang sunat. 6.